Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Kembali lagi mendengarkan kisah-kisah seram secara audio di channel Seram Santai bersama dengan Syafa. Kepada anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai ini, pastikan anda menekan butang subscribe dan juga butang loceng kat sebelah itu agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang Syafa bakal upload daripada masa ke semasa. Dan kepada anda yang sedang mendengarkan Syafa ketika ini, pastikan anda juga menekan butang like. Untuk episod kali ini, Syafa nak kongsikan dengan anda beberapa kisah seram hotel. Dan tanpa membuang masa, kita terus ke kisah yang pertama. Kisah yang pertama ini adalah pengalaman dua orang rakan yang menginap di sebuah hotel. Di mana Mia dan juga Marisa ini sampai di sebuah hotel, dan ketika sampai di hotel tersebut, tempat mereka menginap ni, Mia ada rasa pelik. Bagi Mia, ketika itu dia berada dalam keadaan yang kurang sihat, tekak dia sakit dan dia rasa nak demam. Jadi memanglah sepatutnya dia merasa keadaan sekeliling dia ni lain. Jadi selepas dia daftar dan dapat kunci bilik hotel, Marisa bagi tahu ataupun mengarahkan si Mia ni untuk naik atas dululah. Pergi rehat dulu, dia nak pergi makan. Marisa nak pergi makan. Mia sampai ke atas, sampai ke dalam bilik, dia terus baringkan diri di atas katil. Dia rasanya nak tidur. Jadi bagi Mia rasa cakap, sebelum dia tidur lebih baik dia pergi mandi, segarkan badan dia terlebih dahulu. Mungkin boleh meredakan lah rasa badan dia yang tak sihat tu. Mia pun pergi mandi. Bila pergi mandi, Mia pun keluar daripada bilik air tu. Dia nampak tingkap dia dan juga tirai terbuka. Dia tertanya-tanyalah. Dia cuba fikir balik. Dia rasa masa dia masuk dalam bilik hotel tu, dia terus baring dekat atas katil. Dia tak pergi pun ke arah tingkap ataupun dia pergi buka tirai. Masa dia tengah fikir tu, tiba-tiba pintu bilik air tu tertutup. Tertutup. Dia terkejut lah. Mia ni terkejut. Masa dia tengah terkejut tu, Marisa masuk. Marisa ketuk pintu, Marisa masuk. Marisa tanyalah, kau ni kenapa? Termenung je, kau fikir apa? Dia tanya Mia. Jadi Mia cakap lah, masa sebelum aku mandi, aku tak buka tingkap pun, aku tak buka tirai pun. Tapi lepas aku mandi, aku nampak tirai dengan tingkap terbuka. Padahal kau baru masuk je, jadi siapa yang buka? Jadi si Marisa ni, dia macam dia nak kenakan si Mia, macam kiranya dia nak takutkan si Mia ni lah. Dia cakap, Mia, tahtah kan kita bukan berdua dekat dalam bilik ni, tapi lebih daripada seorang, mungkin bertiga. Mia cakap lah, kau jangan bukan-bukan ni. Kita ni tak tahu tau dalam bilik ni ada apa. Kau ni mulut ni memang capul betul lah. Jadi Marisa ni digelak kan. Dia anggap Mia ni marah dia tu main-main. Jadi selepas tu, di sebelah malam, Mia ada juga Marisa ni, dia jalan lah dekat sekitar hotel tempat mereka menginap ni. Balik ke dalam bilik untuk tidur. Mia ni dia tak sihat. Jadi bila dia sampai di bilik tidur, bilik hotel, dia terus tidur lah. Letak kepala atas bantal tu, terus dia terlena dengan nyenyaknya. Manakala si Marisa ni dia pelik. Dah kenapa aku tak boleh tidur ni? Dia merungut sorang-sorang. Marisa merungut sorang-sorang sebab dia tak boleh tidur. Dia bersembang dalam grup WhatsApp. Dia main game. Dia baca buku. Dia dengar lagu. Dia layan YouTube. Semua tak apa orang cakap, mata dia tak boleh nak tidur. Mata dia segar-bugar. Sampai lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, dia dah mula nak terlelap. Dia nampak ada satu lembaga berpakaian putih, rambut mengurai, tapi mengurai dia ni tutup muka. Tutup muka, berdiri betul-betul depan katil Mia. Jadi dia cubalah menjerit panggil Mia, tapi Mia tak sedar. Mia tetap tidur dalam keadaan yang tidur nyenyak. Dia tak sedar apa-apa. Kemudian Marisa ni bacalah doa. Dia baca doa, dia baca ayat Quran. Sampailah Marisa ni terlena. Besok pagi dia bangun tidur. Marisa ni bangun tidur. Dia bangun, dia macam tercangak-cangak tau. Dia cari kiri kanan, dia tengok keliling. Mia ni tengok, dia pelik lah kan. Kau ni dah kenapa? Kau ni mengigau ke apa kan? Tiba-tiba kau bangun, kau tengok macam kau tengah cari. Kau cari apa? Mia tanya Marisa. Jadi Marisa cakap lah, semalam sebelum aku tak tidur. Lepas tu bila aku dekat-dekat nak tidur tu, aku dekat nak terlelap tu, aku nampak ada lembaga
rambut panjang, tutup muka di depan katil kau. Jadi Mia ni dia cakap lah dekat Marissa, lain kali mulut kau jangan capul. Jadi kiranya semalam kita bukan berdua lah, kita bertiga macam kau cakap semalam dekat aku. Jadi Marissa pun cakap, tak apalah, kau tunggu tau, kau jangan turun bawah lagi tau. Dia cakap dekat Mia, aku nak mandi, kau tunggu sampai aku habis mandi, aku kemas barang, kita terus cabut. Lepas breakfast kita terus cabut, kita pergi hotel lain. Yelah, memang Mia cakap lah, memang kita nak duduk dekat hotel ni 1 malam je. Nasib 1 malam. Kalau 2-3 malam, kau layan lah kawan kau yang tak nampak tu. Mia cakap dekat Marissa. Okay. Untuk kisah yang kedua ni, kisah urban legend. Urban legend ni diberi nama sebagai lubang kunci. Di mana ada seorang lelaki, dia mendaftar masuk ke sebuah hotel ni. Jadi bila dia masuk, pekerja hotel ni bawa lah dia ke bilik hotel. Bilik hotel zaman dulu tak macam sekarang, pakai kad, pakai kunci yang canggih. Zaman dulu bagi kunci biasa je yang masih lagi menggunakan lubang kunci tu. Jadi sampai pekerja hotel bawalah lelaki ni pergi ke bilik dia. Bila sampai ke bilik dia, sepanjang kan bilik hotel, bilik hotel ada satu bilik, lelaki ni terpaku melihat bilik hotel yang tidak bernumber, tidak ada number. Jadi pekerja hotel tu cakap lah, cik, sebab dia perasan, pekerja hotel ni dia perasan yang lelaki ni dia tengah tengok macam dia tertarik dengan bilik yang tak bernumber tu. Jadi pekerja ni pun pesan lah dekat lelaki ni bahawa cik kalau boleh cik jangan dekat lah dengan bilik ni atas arahan pihak hotel dan juga untuk keselamatan cik. Jadi macam lelaki ni macam tanya-tanya, dah kenapa pula kan tak nak bagi dekat dengan bilik tak bernumber ni. Dia masuk bilik kan, dia masuk bilik sambil dia baring atas katil tu, dia fikirlah, dah kenapa, macam benda tu macam menghantui fikiran dia tau. Fikiran dia. Jadi sampai dia tertidur. Dia jaga tu dah malam macam tu. Dia buka pintu bilik hotel dia. Dia buka pintu bilik dia tengok clear, tak ada sesiapa. Semua orang cakap yang menginap dekat hotel tu ada dekat dalam bilik masing-masing. Pekerja hotel pun tak ada. Jadi dia pun pergilah. Dia pergi berjalan ke arah bilik yang tak ada number dan yang dilarang oleh pekerja hotel tu untuk dekat. Dia sampailah. Dia jenguk dekat dalam lubang kunci tu, dia nampak ada seorang wanita tengah bersandar dekat dinding. Dia cakap, dia macam dia nak ketuk kan, dia nak tanyalah kan kenapa, sebab dia nampak perempuan tu macam tengah termenung. Jadi dia nak ketuk, dia fikir nanti kalau dia ketuk pekerja hotel dengar. Jadi bila hotel dengar, dia kena marah pula, dia kena halau di hotel tu. Jadi dia macam batalkanlah hasrat dia. Dia pergi masuk balik bilik dia, tidur. Keesokan harinya sekali lagi bila dia tengok kawasan tingkat aras dia duduk tu, semua orang dalam bilik, tak ada siapa. Sekali lagi dia pergi jenguk. Sebab malam tu kira malam yang terakhir dia berada dekat hotel tu. Lelaki ni pun tengoklah dekat dalam dia punya dekat lubang kunci bilik yang tak bernumber tu. Tapi kali ni dia nampak benda berwarna merah dan bergerak-gerak. Jadi dia pun baliklah bilik hotel dia. Jadi dia fikir, tak apalah, mungkin penghuni bilik tu tak nak diganggu. Jadi dia letaklah sesuatu yang berwarna merah dan bergerak-gerak. Esok pagi tu dia nak orang cakap nak daftar keluar. Dia nak daftar keluar tu, dia tanyalah pekerja tu. Dia ceritalah kan apa yang dia nampak, benda warna merah bergerak-gerak. Dia cerita dekat pekerja hotel tu. Pekerja hotel tu cakap lah, dia cerita apa yang jadi sebenarnya dekat bilik tu. Cakap, untuk pengetahuan cik, 4 tahun yang lepas ada sepasang suami isteri warga emas menginap dekat hotel dekat bilik tersebut. Jadi kami tak tahu atas sebab apa mereka bergaduh sehinggalah si suami ni sanggup membunuh isteri dia dan mencongkil kedua biji mata isteri dia. Dan selepas daripada itu, memang pihak hotel tak membenarkan pengunjung untuk menginap dekat dalam bilik hotel tersebut. Lelaki ni tanya lagi, jadi yang warna merah tu apa benda? Sebenarnya cik, yang warna merah yang cik nampak tu mungkin jelmaan perempuan tu yang telah mati dibunuh tu sedang menjenguk cik dengan mata dia yang warna merah melalui lubang
terkunci. Hotel ni, orang cakap setiap hotel ni dia ada satu bilik yang mungkin ditutup. Dan ada juga setiap hotel ni mempunyai kisah yang tersendiri. Macam Syafa, beberapa tahun lepas Syafa pergi bercuti di Langkawi, dan Syafa tak tahu pun yang hotel yang Syafa menginap tu adalah antara hotel yang berhantu di Malaysia. Bila dah balik tengok dalam senarai hotel yang berhantu kat Malaysia tu, rupa-rupanya Syafa pernah menginap dekat hotel tersebut. Dia tak rasa apa, cuma dia rasa seram je sebab Syafa pergi hari biasa, bukan hari hujung minggu jadi tak ada orang. Mungkin salah satu faktor lah rasa keseraman tu. Okey. Sebelum Syafa berakhir, Syafa nak kongsikan dengan anda dua hotel yang dikategorikan sebagai hotel paling berhantu di dunia, iaitu Hotel Grand Hyatt di Taipei. Di mana Hotel Grand Hyatt di Taipei ni, Jackie Chan pernah menginap di hotel tersebut. Dan sepanjang Jackie Chan berada di hotel tersebut, dia diganggu dengan kelibat hantu. Dan untuk menjaga reputasi hotel tersebut, pihak hotel ni dia memanggil ahli feng shui yang orang cakap yang hebat, untuk menghalau roh-roh yang tidak baik daripada hotel tersebut. Dan hotel yang kedua pula terletak di Lima Peru, di mana dikenali sebagai Grand Bolivar Hotel, di mana dua aras di hotel tersebut ditutup. Dipercayai pengunjung ataupun penginap di hotel tersebut diganggu oleh mangsa pembunuhan, yang mana kejadian pembunuhan yang berlaku dekat dua aras ni. Jadi ada juga kejadian lain yang berlaku dekat hotel Bolivar ni, adalah pengunjung sedang bercakap dengan pekerja hotel, dan secara tiba-tiba pekerja hotel gaib betul-betul depan mata pengunjung. Dan selepas beberapa tahun hotel ini ditutup, dan di atas alasan masalah kewangan. Tapi ramai yang berpendapat bahawa hotel ini ditutup kerana gangguan makhluk halus ataupun gangguan paranormal lah. Jadi bagi sebenarnya bila dah ada gangguan paranormal, memanglah orang tak pergi menginap, dan menyebabkan masalah kewangan. Sebab dah tak ada orang menginap, jadi tak adalah orang cakap hasil pendapatan yang datang ataupun yang masuk. Okey, setakat ini sahaja pengalaman ataupun kisah seram yang Syafa kongsikan dengan anda. Yang buruk tu datangnya daripada Syafa, dan yang baik tu datang daripada Allah. Dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan kisah seram yang Syafa ceritakan kepada anda pada hari ini. Syafa mendoakan anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Dan anda yang mendengarkan Syafa ini dikurniakan, diberikan rezeki yang melimpah ruah tanpa tebing dan terus mengalir seperti air laut yang tanpa henti. Dan jika anda masih lagi mempunyai ibu bapa, Syafa mendoakan agar ibu bapa anda diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang, agar anda boleh lagi berbakti kepada mereka. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.